وهو أنني أنا طفت بلادا كثيرة، طفت بلادا كثيرة واجتمعت بمن ودخلت مساجد كثيرة واجتمعت بمصلين كثيرين، لكن إقبال الناس على وجود الله وحب الناس لأهل العلم ما رأيت مثله إلا في فماليزيا شعب كثير على الإسلام. قلت البارحة في بعض المجالس كأن الله تعالى عندما خلق الماليزي ونفخ فيه الروح نفخ فيه أيضا روح الإيمان، نفخ فيه روح الحياة ونفخ فيه روح الإيمان، فهو الماليزي مؤمن بالفطرة لا يحتاج إلى من يعلمه الإيمان ويعلمه كيف يطلب من الله أو كيف يطلب من الله. فحبه لله وحبه لرسوله وحبه للصحابة وحبه للدين وحبه للعلماء وحبه للمذهب الشافعي فطرة وطبيعة من فطر وطبائع الإنسان الماليزي. ولو أنك طوفت الأرض لما رأيت في الأرض شعبا يشبه الشعب الماليزي، ولذلك ينبغي أن يبقى هذا الشعب على فطرته التي فطره الله عليها، وألا يسمح لأعداء دينه أن يدخلوا ويتغلغلوا في بلاده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'd. Fadilatul Syekh mengucapkan segala puji kepada Allah di atas kurniaan iman dan Islam, dan seterusnya mengatakan aku ni dah lawan banyak tempat, dia macam-macam negara dah aku pergi, dan aku dah masuk macam-macam masjid, ribuan masjid, dan aku telah melihat macam-macam style orang datang ke masjid, belajar sembahyang dan sebagainya. Tapi aku tak pernah tengok bagaimana bersungguhnya orang Malaysia dalam menyayangi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku tak pernah tengok orang yang menyayangi agama, yang menyayangi ulama, kecuali orang Malaysia yang Syekh kata yang setakat ni Syekh Rahman atas dunia ni orang Malaysia paling terbaik. Alhamdulillah, amin. Maka Syekh kata kita ni orang Malaysia ni seakan-akan satu rakyat yang Allah telah fitrahkan kita kepada Islam. Dan aku rasakan, Syekh rasalah dia kata, seakan-akan ketika Allah Ta'ala mencipta makhluk-makhluknya dan mencipta negara ini, Allah meniupkan kepada orang-orang Melayu ni dalam bahasa ni dua roh, roh kehidupan dan roh keimanan. Sebab itulah aku lihat orang Malaysia ni fitrah mereka dah baik, akhlak mereka dah baik, perangai mereka dah baik, dan mereka tak perlu kepada tuduh ajar yang lebih. Orang kata cakap sekali fahamlah ke dah macam tu. Maka saya kata lagi, aku melihat bagaimana hubbuhum lil iman wa hubbuhum lillahi wa rasulihi, bagaimana kamu menyayangi Allah, menyayangi Rasulullah, menyayangi para sahabat Nabi, menyayangi agama kamu, menyayangi para alim ulama. Dan aku melihat kamu antara orang yang paling kuat berpegang dengan mazhab Syafi'i. Dan kita semua di Malaysia bermazhab Syafi'i. Dan begitulah tabiat semula jadi.
yang Allah jadikan kepada rakyat Malaysia. Dan Syekh kata, kalau kau raulah atas dunia ni, kau takkan jumpa orang macam orang Malaysia. Segi sayang kepada ulama, sayang kepada Islam, sayang kepada agamanya, dan sayang kepada majlis ilmu. Maka Syekh pesan kepada kita, bila Allah dah berikan fitrah ini kepada kita, maka jagalah fitrah Islam ni elok. Jangan izinkan mana-mana musuh masuk ke dalam kamu. Jangan izinkan mana-mana musuh merosakkan kesatuan kamu, dan jangan izinkan mana-mana musuh merosakkan negara kamu. Takbir! لذلك أنا أريد أن أذكركم ببعض الأمور حتى تستقيموا على هذه الفطرة، وذلك في آية من كتاب الله في آخر سورة الأحزاب. قال ربكم جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله تعالى يخاطبنا أيها المؤمنون في مشارق الأرض وفي مغاربها وأينما كنا. يا أيها الذين آمنوا، نحن عندما قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله أقمنا عهدا بيننا وبين الله أن نعبده لا نشرك به شيئا، وأن نطيعه فلا نعصيه، وأن نطيع رسوله، وأن نطيعه فلا نعصيه، وأن نطيع رسوله فلا نعصيه، أن نكون في طاعة تامة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج أن نطيع في عقيدتنا وفي أعمالنا إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فإذا قال الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا، فهو يقول للمسلمين المؤمنين: بيني وبينكم معاهدة، فقد آمنتم أني أنا ربكم وأن محمدا رسولكم، فأنا الآن ألقنكم المبادئ والأعمال والأقوال التي تستقيمون فيها للحياة وتستقيم الحياة لكم. Syekh nak pesan kepada kita beberapa perkara supaya kita dapat manfaat daripada perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Allah berfirman, wahai orang yang beriman, takutlah kepada kamu akan Allah, dan hendaklah kamu sentiasa bercakap benar. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan berilokkan segala amalan-amalan kamu, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia dapat kejayaan yang besar. Saya kata dekat sini, apabila Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah memeterai janji kita ni, manusia ni yang beriman ini, seakan-akan kita telah membuat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, annana la nu'min illa billah, kita tak beriman kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, wala naqsi, jangan kita buat maksiat kepada Allah, wa nuti'uhu, dan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kepada seluruh arahan Allah, seluruh arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketaatan yang sempurna. Maka tuan-tuan semua, Syekh pesan lagi, sekali lagi dia pesan, apabila kita ni telah mengucapkan, apabila Allah Ta'ala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu perjanjian dengan kita orang beriman. Jangan kita ambil Tuhan selain daripada Allah, dan jangan
kau ikut kaedah cara Islam pada Allah yang ajar dan Rasul yang ajarkan, dan ini seakan-akan sebagai satu mursyid petunjuk kepada jalan kehidupan kita. من أجل أن تعيش سعيدا موفقا ينبغي أن تتقيد بما أوصاك الله به. أولا اتق الله، فلا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. نهاك أن تكون في الخمارة فإياك أن تكون فيها، ونهاك أن تكون زانيا فإياك أن تكون زانيا، ونهاك أن تكون كذابا فإياك أن تكذب، ونهاك أن تكون خداعا تلعب على الناس فإياك أن تخدع الناس وتلعب عليهم، ونهاك أن تكون سارقا فإياك أن تسرق، ونهاك أن توجد الفتنة بين الناس والمشاكل فإياك أن تكون فتانا أو صاحب مشاكل إلى غير ذلك مما نهى الله عنه كرضاء الوالدين. نهاك الله أن تسقط والديك فإياك أن تسقطه أو تسقطهما، وأمرك الله تعالى أن تكون صادقا فكن صادقا، وأمرك أن تكون فعالا للخير فكن فعالا للخير، وأمرك أن تكون مرضيا لأبويك فكن مرضيا لهما، وأمرك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر فافعل ذلك، وأمرك أن تكون أخلاقك كريمة مع الناس ومع بيتك وزوجتك وأولادك فكن كذلك. هذا معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وتقوى الله لا آخر لمفهومها ولا لمعناها، ويكاد المسلم يعرف تقوى الله بالفطرة. وأهم شيء في تقوى الله أن تراقب الله، أن تقول القول الصواب الصادق ولو على نفسك. الله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فقل الحق ولو على نفسك، وهذا هو القول السليم. Saya pesan kepada kita semua tuan-tuan, ada beberapa perkara yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya sebut tentang kepentingan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, bila Allah Subhanahu Wa Taala mencegah kita daripada meminum arak, kita tak akan minum arak. Begitu juga Allah mencegah daripada perbuatan zina, kita tidak akan melakukan zina. Begitulah juga Allah cegah kita daripada menjadi seorang yang khadaan, pembohong. Maka kita jangan sekali-kali jadi orang yang membohong. Allah cegah kita daripada perbuatan mencuri. Jangan sekali-kali kau mencuri, dan jangan sekali-kali kita menjadi orang yang menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Dan saya kata jangan sekali-kali kita jadi orang yang membuat macam-macam permasalahan di kalangan masyarakat. Sebaliknya begitu juga, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita supaya nakuna sadiqin, hendaklah kita sentiasa dalam keadaan menjadi orang yang benar, maka hendaklah kita menjadi orang yang bercakap benar. Fa'alan lil khairi, orang yang sentiasa membuat perkara yang baik. Mardiyan lil walidain, orang yang mendapat keridhaan mak bapak. Amiran bil ma'ruf wa nahyan anil munkar, orang yang sentiasa menyuruh kepada
fitrah manusia. Fitrah yang baik itu menunjukkan makna kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semua fitrah yang baik menunjukkan makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua saya kata, hendaklah kita andakuna sadiqan, hendaklah kamu sentiasa dalam keadaan bercakap benar. Walau ala anfusikum, sekalipun atas diri kita sendiri. Dalam ayat yang Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang sentiasa menegakkan kebenaran, menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala walau ala anfusikum, sekalipun atas diri kamu sendiri. Kita biasa jadi orang baik kepada orang, dengan diri sendiri jahat, ataupun kepada ibu bapa kamu dan juga kepada kaum kerabat kamu. فإذا كنتم كذلك ما هي النتائج؟ يصلح لكم أعمالكم. انظر، القول الصواب ينتج صلاح العمل، القول السديد الصائب ينتج صلاح العمل. وقال قولوا قولا سديدا يصلح لكم الأعمال. فإذا رأيت رجلا كلامه غير صواب فاعلم أن أعماله غير صواب. فإذا استقام لسانه استقام قلبه، وإذا استقام قلبه استقام لسانه. يصلح لكم أعمالكم، هذا واحد. اثنين، ويغفر لكم ذنوبكم، فتأتون إلى الله يوم القيامة وليس عليكم ذنب. ثم ختم الآية بقوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuan-tuan semua, apabila Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketakwaan tadi, kita akan dapat beberapa keuntungan daripada arahan Allah Taala tadi. Bila Allah kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan, apakah yang kita dapat? Yuslih lakum a'malakum. Tuan-tuan, apabila kita bercakap benar, takut pada Allah, kita akan, Allah berikan apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan berelokkan segala amalan kita. Amalan kita ni tuan-tuan bukan kita yang elokkan, tetapi Allah yang mengelokkan amalan kita dengan sebab kita sentiasa bercakap benar. Maka saya kata, orang yang sentiasa bercakap benar akan menghasilkan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang ni tuan-tuan suka nipu lemah dia. Bukan kata lemah ni. Nipu lemah datang ni. Kata satu binti lah, itulah rukun Nabi ni. Tak lemah lah nak ceritanya. Maka orang macam ni, Allah kata amalannya tak ke mana. Kalau mulut kau menipu, amalan kau tak ke mana. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan natijah yang kedua, Allah akan ampunkan semua dosa kita. Akhirnya tuan-tuan, kita akan datang bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat besok dalam keadaan kita suci, tidak ada dosa. Dengan sebab apa? Kita bercakap benar dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat Allah kata apa? Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'aziman, maka orang inilah mendapat kejayaan yang paling besar di hari akhirat nanti. أما بعد، فقد شئت أنا وأنا سوري وأنا شيخ قراء الشام، أستغفر الله أفتخر، لكنني أفتخر بالقرآن. جئت من قطر، وجئت إلى قطر من سوريا من بيروت، وأنا الآن عندكم في بيروت، وأنا ضيف عليكم، فمن منكم الذي يدعوني إلى بيته؟ Okey, saya kata aku ni datang dari Syria dan Syekh Muhammad Quraib Raja dilibatkan sebagai Syekhul Qurra di negara Syam, ketua segala qari negara Syam. Tuan-tuan, dia kata aku tidak berbangga dengan gelaran ini
Astagfirullah, tapi aku berbangga dengan Al-Quran. Aku dilahirkan di dalam Syekh dan sekarang aku tinggal di Qatar sebab kerajaan Qatar ambil Syekh. Maka Syekh tanya, siapa di kalangan tuan-tuan yang nak ambil Syekh sebagai tetamu dia? Cuba kat tangan. Berani tak? Sajalah angkat tangan. Syekh tanya, siapa berani nak ambil aku sebagai tetamu dia? Dulu banyak orang dia. Siapa nak ajak Syekh pergi rumah? Cepat angkat tangan. Syekh tanya. Angkatlah ke senang. Gitu. Masya Allah. لا هم ما في حدا Rasanya tak ada pun dia kata. لازم كله لازم كله. Saya kata sepatutnya semua angkat tangan. Angkat tangan bagi tuan-tuan. Angkat tangan. Angkat tangan. Macam apa jadi? طيب نحن 7 أشخاص. من يدعونا؟ Tapi saya kata aku datang bukan seorang, 7 orang. Siapa berani sambut aku? من يدعونا؟ Angkat tangan belaka. Angkat tangan belaka. ما شاء الله. Masya Allah. طيب اسمع. كم يكلف طعام 7 أشخاص مع الفواكه والمواد. طبعا شيخ الله أنا لازم يكونني. Thomas. Saya kata 7 orang makan ni biasa berapa agak kurang. Aku Syekhul Qurra tahu tak? Ini bukan aku cak ayam ni ha. Syekhul Qurra. Takkan korang nak bagi makan kepada ekor je. Kau seorang makan berapa ringgit? Berapa Syekh tanya berapa ringgit? Bubur lah. كيف يكلف؟ RM10 tu kan? Aku masak RM10. لا واحد شخص واحد. كل واحد 7 يعني 70 ringgit. Ringgit. 70 رنجت. إذا دعوتني أنت تحط 70 رنجت، إذا دعوتني 70 رنجت. أنا لا أريد أن آكل، أعطوني كل واحد 70. حتى كل واحد يعطيني 70 رنجت. في واحد عندنا في الشام أبو صياح الحرش. أبو صياح الحرش كان رجلا كريما لا يأتيه أحد من السوريين إلا يرمي له دعوة عزيمة يرمي له السوريين ويرمي. فجاء شخص من سوريا وسلم عليه فقال له، هو كان مقيم في مكة أو في جدة، قال له أنت اليوم مدعو لي. قال لا سامحني يا أخي أبو صياح، أنا أريد السفر. قال لابد. قال والله ما أستطيع أريد السفر. قال له شوف أنا دعوتك تكلفني 6000 ريال، تكلفني 3000 ريال. إذا دعوتك أنا ودعوتك معك يكلفني ذلك أن أدفع 3000 ريال. فإما أن تأخذها مني مالا وإما أن تأتي فتأكل مني. سؤال هي يأخذها أحشو شيء عشان يروح محشو شيء طلع مني يعني على أقل على الزرع فأنا أخذها من هيك يا أما غير محشو شيء عندها طعام فبدك اياها محشو شيء ما تجيب دابا ثم غير محشو شيء قالوا لا والله يعطيك الله أعطيني من الاتصال والله ما معي اتصال. فأنا عزيمتي بتكلف 70 يمكن عن كل واحد. أنتم كم واحد هنا؟ 1000. نعم ما شاء الله. 70,000 ريال مسكناه. نحكي شيء ريال. صاروا 70,000 ريال مسامحين للأهل. هذا اسمه شوي محشو. والله إذا بتعطوا إياه محشو أحسن. لا بدي آكل لا بدي شيء. امبارح هذا الشيخ غصبي عزمني على طعام وأطعمنا سمك. أنا الآن ما بدي آكل، لازم آكل. السلام عليكم ورحمة الله. Okey, tuan-tuan.
Syekh kata gini, kalau aku nak datang semua aku tak larat. Cuma aku nak cerita satu benda lah. Dulu dekat Jeddah ada seorang namanya Abu Sayyah kan. Jadi orang yang amat murah, orang Syria. Dan kalau ada mana-mana tetamu dari Syria yang datang ke Jeddah, dia akan jemput datang rumah dia. Dia akan bagi makan. Dia memang macam tu orang ini. Satu hari ada seorang dia datang jumpa dengan Abu Sayyah ni. Abu Sayyah ajak rumah dia, ajak makan. Orang dia kata minta maaf lah, aku nak cepat nak balik ke Syria. Abu Sayyah kata kau datang juga, minta maaf lah, aku memang tak ada masa. Abu Sayyah kata gini, biasa je kalau aku buat majlis makan, aku panggil kau, panggil orang lain, lebih kurang 3,000. Kos dia RM3,000. Bahasa kita dah mudah, RM3,000. Syekh Abu Sayyah tanya, kau nak hidangan RM3,000 ke nak cash RM3,000? Sama macam tu. Kau nak aku masak kos RM3,000 untuk kau ke ataupun kau nak duit daripada aku RM3,000? Mama dia kata apa? Nak pintik dia kata. Memang nak tu. Maka saya kata aku macam tu jugalah. Jadi saya kata seorang kos RM10, aku ada 7 orang. Jadi setiap tuan-tuan bagi RM70 dekat Syekh. Macam setuju? Jawablah kau sikit, setuju tak setuju? Barang orang kaya aku tahu lah. Syekh kata kalau dalam masjid ni berapa ramai tuan? 1,000. Maka insya-Allah kita dapat berapa tuan-tuan? 70,000. Takbir! Boleh ke tak boleh tu? Tujuh aku barang sebab RM70. Syurga lagi mahal daripada RM70. InsyaAllah saya kata aku takkan keluar sehingga aku beli RM70 daripada aku. Apalah kurang tak tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ijazah Fatihah. Baca kuat-kuat tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri
Dia kata aku mengijazahkan kepada kamu semua empat surah tadi dengan syarat tuan-tuan baca sebagaimana Syekh ajarkan. Maka jawab ramai-ramai qabilna.